Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 22 Januari bersama saya Wan Kamaruddin Ibrahim dan juru bahasa isyarat Amin Zuhairi Mansor. Tajuk utama malam ini. Majlis Agama Islam mulai persetujuan Mawib tidak akan melantik ejen kutipan zakat yang terlalu ramai. Juga ibu anak perempuan maut dihempap lori. Majlis Agama Islam dalam persetujuan Mawib tidak akan melantik ejen kutipan zakat yang terlalu ramai bagi mengelakkan berlaku penyelewengan hasil kutipan. Dan Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Mawib Muhammad Fauzi Abidin berkata kutipan zakat Mawib melalui Pusat Pungutan Zakat PPZ lebih digalakkan dibuat secara kutipan terus daripada pembayar dan tidak melalui orang tengah. Alhamdulillah, Mawib sentiasa bersama dengan Pusat Pungutan Zakat PPZ. Kita sentiasa memastikan supaya tidak ada unsur-unsur yang membolehkan masyarakat kita menyalahgunakan tugas mereka sebagai amil. Sebab itu di Kuala Lumpur kita tidak melantik ejen yang ramai. Beliau berkata demikian ketika mengulas isu kes penyelewengan kutipan wang zakat Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak, MAIP, sebanyak 9.62 juta ringgit. Pasangan suami isteri yang terbabit kes ditahan polis di Kuala Lumpur pada 5 Januari lalu bagi membantu siasatan kes terbabit. Kedua-dua mereka berperanan sebagai ejen kutipan zakat dan bukan kaki tangan mana-mana pusat zakat di Malaysia. Mengambil iktibar daripada kes itu, Mawib hanya akan melantik amil zakat fitrah untuk bulan Ramadan daripada kalangan mereka yang mendapat perakuan masjid atau surau terlibat. Jelas beliau, selain bayaran zakat fitrah secara manual itu, Mawib juga menggalakkan umat Islam untuk membuat bayaran zakat fitrah menggunakan kaedah atas talian. Muhammad Fauzi berkata demikian kepada media pada program tanggungjawab Social Corporate 3.0 di Akademi Darul Quran Darul Hufaz di Taman Bandar Baru, Kampar hari ini. Kes pencemaran Sungai Kim Kim yang difailkan 42 mangsa sebagai plaintiff oleh Jawatan Kuasa Bertindak Mangsa Gas Toksik Sungai Kim Kim dan keluarga memulakan pembicaraan pada hari pertama dan prosiding pembicaraan itu berlangsung di hadapan Hakim Datuk Seri Samsul Bahri Ibrahim di Menara Cyberport, Johor Bahru, Johor. Bapa kepada mangsa pencemaran Sungai Kim Kim, Irfan Wafi Idham Wazir, yang menderita penyakit myokimia yang tiada ubat dan tidak pernah direkodkan di Malaysia, Idham Wazir bersama 41 lagi plaintiff kes itu diwakili Peguam Datuk Kamaruddin Ahmad, Walter Pereira dan Radiah Karim. Pihak plaintiff menamakan 12 defendant termasuk kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan. Jumlah saman sama, ya. Jumlah saman sama. Plaintiff menuntut jumlah 30 juta sebagai jumlah ganti rugi. Okey, kita ada mohon untuk sekadar 7 orang sahaja memberi keterangan untuk menjimatkan masa mahkamah, memudahkan plaintiff lah, sebab ramai orang kampung, ramai yang bekerja, bawa bas kilang semua kan. Namun pihak mahkamah memohon kita memanggil kesemua 42 plaintiff dan kita tidak ada masalah. Kita setuju dengan permohonan mahkamah untuk dipanggil kesemua 42 plaintiff. Kita pihak plaintiff bersetuju. Mahkamah menetapkan pembicaraan disambung semula pada 2 Jun, 18 dan 19 Ogos serta 14 dan 15 Oktober depan. Sebelum ini, Jawatan Kuasa Bertindak Mangsa Gas Toksik Sungai Kim Kim dan keluarga mangsa kes toksik dilaporkan akan menuntut ganti rugi kejadian pencemaran sisa bahan kimia pada 13 Mac 2019 itu
menjejaskan kesihatan lebih 2,000 orang awam dan menyebabkan 111 sekolah di Pasir Gudang ditutup. Pada 17 Julai tahun lalu, pihak mangsa memfailkan saman sivil itu berjaya menafikan permohonan defendant PTAC Resources Sdn Bhd untuk mengenepikan saman sivil yang mula difailkan pada 2019. Dua beranak maut selepas kereta dinaiki mereka dihempap sebuah lori. Dan kemalangan membabitkan 5 kenderaan di Jalan Banting, Dengkil pagi tadi. Menurut penolong pengarah operasi bomba Selangor, penguasa kanan bomba 1 Ahmad Mukhlis Mokhtar, kedua-dua mangsa yang maut di lokasi kejadian adalah ibu dan anak perempuannya, masing-masing berusia 40-an dan 10 tahun. Seorang lagi anak perempuan berusia 20-an cedera di bahagian kaki. Beliau berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kemalangan itu pada jam 7.03 pagi. Berdasarkan maklumat awal, sebuah lori telah melanggar 4 kereta lain, iaitu 2 jenis Honda City, 1 Peru 2 Beza dan sebuah lagi kereta tidak dapat dikesan. Lori tersebut telah mengempap Peru 2 Beza dan terdapat 3 mangsa tersepit di dalam kereta itu. Beliau berkata seramai 10 anggota serta pegawai dari Balai Bomba dan Penyelamat Banting dan Teluk Panglima Garang terlibat dalam operasi tersebut. Tarif air baru bagi kategori pengguna domestik dan bukan domestik di Terengganu naik sebanyak 16 sen bagi setiap meter padu. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Air Terengganu Sdn Bhd 1, Abdul Karim Endon, kenaikan itu akan berkuat kuasa 1 Februari depan dan kenaikan tarif baru itu termasuk caj elektrik sebanyak 8 sen yang sebelum ini diserap ke dalam kos operasi 1. Untuk negeri Terengganu, penggunaan sehingga 20 meter kub yang pertama, kadar air kita semak daripada kadar semasa 42 sen pada bermula 1 Februari 2024 nanti akan menjadi 58 sen. Ada kenaikan 16 sen lah. Itu termasuk caj elektrik yang dibenarkan. Manakala bagi bacaan meter melebihi 20 meter padu hingga 35 meter padu, kadar baharu ialah 83 sen berbanding 65 sen sebelum ini. Beliau berkata bagi penggunaan melebihi 35 meter padu pula, kadar baharu ialah RM1.08 bagi setiap meter padu berbanding RM1 sebelum ini. Selain itu, Abdul Karim berkata kadar caj minima bagi penggunaan domestik pula beralih daripada RM4 kepada RM5.80 mulai 1 Februari depan. Beliau berkata demikian dalam sidang media pelarasan tarif air Semenanjung Malaysia bagi negeri Terengganu di Pejabat 1 hari ini. Tambahnya untuk kategori domestik pukal pula, caj minimum berubah kepada RM10.80 dan caj baharu beralih sebanyak 8 sen iaitu dari RM1 kepada RM1.08 bagi setiap meter padu air. Terengganu satu-satunya negeri yang tidak mengenakan caj air kepada masjid dan surau yang berdaftar dengan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam JHEAT. Prosiding pendakwaan dua pengarah Emirates Travel and Tours Sdn Bhd membabitkan 51 pertuduhan berkaitan kes penipuan pakej umrah sebanyak RM503,221 di Mahkamah Magistrate Kota Baru hari ini terpaksa ditangguh kepada tarikh baru pada 13 Februari depan dan Magistrate Ahmad Syafiq Aizat Nazri menetapkan tarikh berkenaan selepas kedua-dua orang kena saman OKS yang juga suami isteri Dato' Zulkarnain Endut, 43 tahun dan isterinya Datin Mazwin Mustafa, juga 43 tahun, gagal hadir di mahkamah. Peguam pasangan OKS itu Ahmad Nizam Muhammad memaklumkan kepada mahkamah kedua-dua anak guamnya tidak dapat hadir ke mahkamah kerana cuti sakit. Sehubungan itu, Timbalan Pendakwa Raya Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN yang diketuai Muhammad Sofian Zakaria memohon satu tarikh baru dalam tempoh yang singkat kerana kes ini membabitkan kepentingan awam dan mangsa yang ramai. Menurutnya, kedua-dua OKS sepatutnya berdepan 51 pertuduhan hari ini membabitkan kerugian ratusan ribu ringgit. Malah, baru-baru ini mereka sudah didakwa atas 63 pertuduhan bagi kesalahan sama di Putrajaya.
Mahkamah kemudiannya menetapkan 13 Februari sebagai tarikh baharu dan kesemua pertuduhan akan dijalankan secara serentak. Media sebelum ini melaporkan sebuah syarikat pengendali pakej umrah bersama dua pengarahnya didakwa di Mahkamah Magistrate Putrajaya atas 63 pertuduhan gagal mematuhi perintah award Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia TTPM membayar balik tuntutan wang berjumlah hampir RM590,000 kepada 21 mangsa. Syarikat berkenaan Emirates Travel and Tours dan Berhad yang diwakili dua pengarah berkenaan bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Sejurus pertuduhan dikemukakan terhadap mereka di hadapan Magistrate Irza Zulaika Rohanuddin. Port Singgang, orang KL, dirobohkan. Menjelang Ramadan, tidak lama lagi pihak penganjur program sempena bulan itu diingatkan lebih peka dan sensitif dalam mengadakan sebarang bentuk aktiviti yang membabitkan penyertaan masyarakat Islam. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Dr. Muhammad Naim Mukhtar berkata, sebaiknya program yang dianjurkan perlu bersesuaian dan lebih menjurus kepada usaha memperkukuhkan keimanan dan ketakwaan umat Islam. Dan alumni. Menurut Dato' Dr. Muhammad Naim, mana-mana penganjur termasuk penggiat seni perlu ada sikap menghormati bulan Ramadan. Jadi sebagai orang Islam, penggiat seni ke siapa, tak kira siapa, kita perlu ada sikap dan sifat untuk menghormati bulan Ramadan ini. Jadi sebab tu saya katakan ni bulan Ramadan ataupun yang membawa kepada bulan Ramadan, sepatutnya kita perbanyakkan aktiviti-aktiviti program yang boleh mengukuhkan lagi keimanan dan ketakwaan masyarakat di situ. Tambah beliau, pihaknya sentiasa menyokong pelaksanaan program atau aktiviti yang dianjurkan mana-mana pihak selagi ianya membawa mesej yang baik. Dato' Dr. Muhammad Naim berkata demikian selepas menyampaikan syarahan Malaysia Harmoni Siri Pertama 2024 di Universiti Sains Islam Malaysia USIM Nilai Negeri Sembilan. Sementara itu, ketika diminta mengulas mengenai teguran Mufti Pulau Pinang Dato' Sri Dr. Wan Salim Wan Muhammad Noor berhubung penganjuran konsert sebuah epitome Saya Siti Nurhaliza yang bakal dijayakan penyanyi itu pada 9 Mac depan, yang mana penganjurannya beberapa hari sebelum menjelang Ramadan. Beliau mengesyorkan kedua-dua pihak, Mufti Pulau Pinang dan penganjur konsert, untuk duduk semeja dan berbincang bagi mencari penyelesaian. Kita nak membina apa yang disebut sebagai madrasah Ramadan. Bila keluar saja bulan Ramadan, mereka ini akan keluar sebagai orang-orang yang bertakwa. Jadi sudah tentu program-program yang kita harapkan, dianjurkan, mestilah menjurus kepada membina masyarakat Islam yang bertakwa. Dan cuma dia punya itu kaedah tu pelbagai. Jelas Dato' Dr. Muhammad Naim, sememangnya mufti perlu dijadikan rujukan jika ia melibatkan soal hukum dan agama. Namun perlu berhati-hati dalam memberikan pandangan. Dan pandangan tersebut katanya mestilah menyelesaikan masalah dan bukannya tergantung agar kenyataan yang diberi tidak menimbulkan kegusaran dalam kalangan masyarakat Islam. Seramai 26 penjaja gerai Singgang di Jalan Dewan Sultan Sulaiman 1, Kampung Baru, Kuala Lumpur akan berniaga di lokasi baru iaitu Medan Selera Singgang Madani at Batu Bata, Titiwangsa. Dan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL dalam kenyataannya memaklumkan kerja-kerja meroboh deretan gerai di lokasi asal dilaksana hari ini dan pihaknya telah mengeluarkan notis pemakluman pengosongan tapak itu sejak Oktober tahun lepas. Menurut DBKL, notis itu menghendaki setiap penjaja mengosongkan tapak selewat-lewatnya 31 Disember tahun lepas dan notis peringatan pula telah dikeluarkan pada awal Januari tahun ini. Lokasi gerai baru dilihat akan memberi lebih keselesaan kepada penjaja dan pengunjung disebabkan lokasi gerai asal adalah bersebelahan dengan pusat sementara penyembelihan ayam yang boleh menimbulkan bau kurang menyenangkan kepada pengunjung. Ditambah keadaan kebersihan di sekitar kawasan perniagaan yang
tidak memuaskan. Tapak tersebut juga terbabit dengan pelaksanaan projek pelebaran jalan. Kenyataan itu menyebut beberapa sesi libat urus antara pihak DBKL dengan penjaja gerai ikan singgang telah diadakan sejak 2021 bagi membincangkan insentif dan tawaran kepada mereka untuk memastikan kelangsungan perniagaan setelah berpindah ke lokasi baru. Menurut DBKL, antara insentif itu ialah pengecualian sewaan selama 3 bulan selepas berpindah ke Medan Selera Singgang Madani at Batu Bata dan pengindahan serta pencahayaan di laluan berjalan kaki dari stesen LRT Titi Wangsa ke Medan Selera bagi tujuan keselamatan khususnya pengunjung gerai. Untuk rekod, lokasi baru itu dahulu dikenali dengan Medan Selera Damai at Batu Bata. Namun pertukaran nama iaitu Medan Selera Singgang Madani at Batu Bata dibuat bagi mengekalkan jenama ikan singgang yang merupakan lokasi utama peminatnya di ibu negara. Dah robot dah. Sekurang-kurangnya 11 juta golongan B40 telah menerima manfaat tuntutan skim perlindungan secara percuma perlindungan kesihatan masyarakat MySalam sejak ia dilaksanakan pada 2019. Dan MySalam, satu inisiatif di bawah Kementerian Kewangan, membolehkan individu yang tidak mempunyai skim perlindungan berbayar dilindungi dengan manfaat hospitalisasi serta perlindungan penyakit kritikal. Menurut Ketua Skim MySalam Great Eastern Takaful Berhad, Khairul Anwar Cik Yop, meskipun ianya percuma, namun skim takaful perubatan percuma MySalam memberikan manfaat hampir sama dengan skim berbayar sedia ada dan lebih istimewa, tiada pendaftaran perlu dilakukan kerana penerima yang layak akan menerima perlindungan tersebut secara automatik, terutama bagi individu yang menerima bantuan khas kerajaan. Selain daripada percuma, itu satu, tiada sebarang pendaftaran dilakukan. Dia auto onboarding, maksudnya ahli-ahli rakyat hanya perlu semak kelayakan di laman web ataupun kami akan maklumkan secara SMS lah untuk kelayakan untuk tahun tu. Automatic coverage, jadi tak perlu nak isi borang, daftar dan sebagainya. Itu satu, mudah. Nombor dua, cara tuntutan pun mudah. Tak perlu lagi dokumen yang panjang, dokumen supporting yang terlalu banyak. Hanya satu borang saja yang perlukan untuk penyakit kritikal. Manfaat kemasukan hospital hanya perlu nota discharge. Satu keping itu saja. Keluar hospital boleh cari kios MySalam, hantar nota discharge tersebut dan terus kita akan bantu proses untuk membayar tuntutan tersebut. Dan amount akan dikreditkan secara terus kepada akaun penerima. Tambahnya golongan B40 yang berumur 18 hingga 65 tahun layak menggunakan skim MySalam. MySalam melindungi dua manfaat asas iaitu manfaat hospitalisasi dan manfaat kepada salah satu daripada 45 jenis penyakit kritikal yang tersenarai. Bagaimanapun, setakat ini MySalam hanya meliputi kemasukan ke hospital kerajaan, hospital universiti dan juga hospital tentera sahaja. Namun bagi penerima yang didiagnosis di perubatan swasta tetapi sedang menerima rawatan di hospital kerajaan layak untuk membuat tuntutan. Orang ramai boleh layari laman web serta hubungi nombor talian tertera untuk maklumat lanjut. Israel tolak tawaran Hamas tamat perang atau bebas terbusak. Baik, mengambil iktibar daripada konflik perang di Timur Tengah dan Ukraine yang membantutkan pembangunan negara serta masa depan rakyat, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Dr. Muhammad Naim Mokhtar mengesyorkan agar kursus pendidikan keamanan diperkenalkan kepada mahasiswa di semua universiti awam di negara ini. Dan ia bagi menyuntik kesedaran masyarakat berhubung kepentingan keamanan dan kestabilan negara. Jelas Datuk Dr. Muhammad Naim, kursus pendidikan keamanan sudah mula popular dan diperluaskan kepada para pelajar di Eropah. Kursus ini nak memastikan supaya graduan yang mengambil kursus ini mereka boleh menghayati dan memahami kepentingan keharmonian dan keamanan itu. Jadi sebab itulah kalau boleh lontaran idea saya tadi itu bukan saja di USIM saja dan kalau boleh di universiti yang lain, insya-Allah. Sebab saya tekankan tentang kepentingannya keharmonian dan juga keamanan tadi itu. Jadi kalau subjek ataupun kursus ini boleh diterapkan di kalangan pelajar di universiti itu, alhamdulillah. Jadi bila mereka ni keluar tamat pengajian nanti itu,
mereka dapat menerapkan dan memberi penjelasan, membantu kerajaan untuk mewujudkan suasana yang harmoni dan aman dalam negara ini. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan syarahan Malaysia Harmoni Siri 1 2024 di Universiti Sains Islam Malaysia USIM dinilai Negeri Sembilan. Syarahan seumpama itu tepat pada waktunya bagi membangkitkan kesedaran masyarakat berhubung kepentingan asas keamanan dan perpaduan. Umat Islam juga katanya perlu menyerlahkan kesyumulan Islam ketika terdapat pihak yang cuba memberi gambaran buruk terhadap agama suci itu. Profesor, datuk, tuan-tuan dan puan-puan. Serangan di Khan Yunis semakin meningkat di mana puluhan rakyat Gaza dilaporkan terbunuh selepas tentera Israel menyasarkan hospital, ambulans dan sekolah yang menjadi perlindungan ribuan orang awam. Dan sebahagian besar kawasan itu juga telah musnah akibat serangan udara Israel. Doktor di Hospital Nasir di Khan Yunis memaklumkan kepada Al Jazeera bahawa pengeboman berlaku di sekeliling mereka. Turut diserang Hospital Al Amal City dan universiti terbesar di Gaza yang menjadi tempat perlindungan orang awam. Ketika ini Khan Yunis dibom dari darat, udara dan laut sehingga tiada koridor selamat untuk mereka melarikan diri. Drone serangan berlega-lega di Khan Yunis dan menembak objek bergerak, malah dalam tempoh semalaman 12 orang dilapor terbunuh. Selain serangan udara, tentera Zionis turut meletupkan 40 bangunan kediaman sekaligus. Tindakan biadab Zionis itu turut disertakan dengan video mereka mengejek Gaza kerana bangga dapat meletupkan bangunan kediaman terbabit. Sementara itu, Bulan Sabit Merah Palestin berkata tentera Israel menyerang pusat ambulansnya dan menghalang tugas menyelamat ketika Zionis meningkatkan serangannya. Dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu masih dengan keangkuhannya dan menolak tawaran Hamas agar perang ditamatkan sebagai balasan kepada pembebasan tebusan Israel. Dan menerusi tawaran sama, Hamas turut menuntut pengunduran tentera Israel dan membiarkan Hamas berkuasa di Gaza. אני דוחה על הסף את תנאי הכניעה של מפלצות החמאס. החמאס דורש תמורת שחרור חטופינו את סיום המלחמה, הוצאת כוחותינו מעזה, שחרור כל הרוצחים והאנסים של הנוח'בה והשארת חמאס על כנו. אם נסכים לכך, לוחמינו נפלו לשווא. אם נסכים לכך, לא נוכל להבטיח את ביטחון אזרחינו, לא נוכל להחזיר את המפונים בבטחה לבתיהם, וה7 באוקטובר הבא יהיה רק עניין של זמן. אני לא מוכן להשלים עם פגיעה אנושה כזאת בביטחון ישראל, ולכן לא נסכים לכך. Perjanjian diuruskan pada akhir November oleh Amerika Syarikat, Qatar dan Mesir menyaksikan pembebasan lebih 100 daripada anggaran 240 tebusan yang ditawan ke Gaza sebagai pertukaran kepada 240 rakyat Palestin yang ditahan di penjara Israel. Sejak perjanjian itu berakhir, Netanyahu berdepan tekanan untuk membebaskan 136 tebusan yang masih dalam tahanan. Dan sebelum ini, Presiden Amerika Syarikat Joe Biden memberitahu Netanyahu berhubung kemungkinan mewujudkan sebuah negara Palestin yang merdeka. Netanyahu bagaimanapun menolak kenyataan Biden tentang kenegaraan Palestin selepas perang menentang Hamas di Gaza berakhir. Netanyahu ketika ini ditentang sendiri oleh rakyatnya dan mendesak agar genjatan senjata di Gaza dikuatkuasakan. Mereka juga menuntut Netanyahu berundur dan menukar kepimpinan di Tel Aviv. ...47 orang dilapor tertimbus dalam kejadian tanah runtuh di wilayah Yunnan, barat daya China. Dan tragedi sekitar jam 5.51 pagi waktu tempatan itu turut menyebabkan 18 rumah terjejas dan memaksa kira-kira 200 penduduk untuk berpindah. Lebih 200 anggota penyelamat dikerah bagi mengalihkan timbunan batu yang runtuh bagi mengesan mangsa terselamat. Keadaan lebih sukar apabila tragedi berlaku di tengah kawasan pergunungan yang diliputi salji. Pihak berkuasa bagaimanapun belum mendedahkan berhubung bilangan mangsa yang maut. Punca kejadian masih disiasat. Tragedi tanah runtuh adalah kejadian biasa di Yunnan, iaitu kawasan terpencil di China dan bertembung dengan banjaran Himalaya. China sejak kebelakangan mengalami rentetan bencana alam yang berpunca daripada cuaca ekstrim.
Laporan itu tadi menutup berita Al-Hijrah untuk malam ini. Saya Wan Kamarudin Wan Ibrahim dan jurubahasa isyarat Amin Zuhairi Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri. Assalamualaikum.